Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran pertama yang kita akan belajar tauhid ni adalah dalil akli dan dalil nakli bagi sifat 20. Baik, kita pergi kepada hukum dia. Kita kena ingat dia ada dua bahagian, satu akli dan satu nakli. Baik, apa hukum dia? Pertama sekali, dia terbagi akli ni terbagi kepada dua. Satu secara ijmali, iaitu secara ringkas dia fardu ain, semua manusia kena tahu apa bukti-bukti yang Allah itu wujud secara ringkas. Maksudnya secara tafsiri pula adalah fardu kifayah, mana dengan lebih detail, lebih mendalam lagi, kalau ada ahli ulama yang tahu, kita sudah terlepas daripada tuntutan. Baik, seterusnya adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil-dalil bukti pada ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa kebenaran tentang sifat-sifat Allah, dia jadi fardu kifayah. Baik, seterusnya apa itu dalil ijmali dan tafsili, dan contohnya dia adalah dalil secara ringkas seperti dikatakan dalil wujud Allah ialah ada alam ini. Maknanya bila adanya alam ini, mesti ada kewujudan, iaitu adanya Allah. Baik, seterusnya dalil ini tidak boleh menolak segala hujah yang didatangkan dan tidak boleh menghuraikan segala syubhah, keraguan. Maknanya apa-apa keraguan tu tak perlu, sebab siapa yang boleh menjadikan alam ini melainkan Allah, betul? So, keraguan-keraguan manusia yang manusia cipta tu tak betul, tak boleh disangkal tentang kejadian yang menjadikan alam ini, iaitu sesuatu Allah yang menjadikan alam ini. Baik, secara ringkas, secara tafsiri pula adalah secara detail adalah ungkapan kata yang mengandungi dua mukadimah, iaitu pendahuluan dan satu natijah kesudahan sebagaimana yang diterangkan. Baik, sebenarnya dalil tafsiri atau burhan ini boleh menolak segala hujah yang didatangkan dan boleh menghuraikan segala ribah. Maknanya dalil secara tafsiri ini dia menjelaskan dengan lebih dalam lagi, lebih terang lagi. Apa itu burhan? Burhan itu adalah dalil yang secara ringkas seperti dikatakan dalam wujud Allah ada alam ini. Dalil ini tidak boleh menolak segala hujah yang didatangkan dan tidak boleh menghuraikan segala syubhah. Baik, dalil pertama adalah sifat wujud Allah. Dalil akli ini adalah apa itu? Apa yang dikatakan dengan bukti kewujudan Allah pada pemikiran manusia, pada wujudnya Allah. Pertama sekali, alam ini dan sifat-sifatnya adalah baharu. Kejadian alam ini, apa yang ada dalam pada alam ini, semuanya yang baharu. Jikalau tiada yang menjadikan alam ini, nescaya berlaku dua perkara yang membawa kepada ada ataupun tiada. Baik, kalau tak ada yang menjadikan, macam mana kita nak tahu dia ada ke ataupun tiada? Jadi kedudukannya adalah, dan jika kedudukannya adalah sama, maka yang demikian itu dia menjadi mustahil. Maknanya kalau dia kata alam ni ada, lepas tu tak ada, tu ada balik, jadi benda tu tidak tak betul lah, tu jadi mustahil. Baik, seterusnya alam itu adalah daripada unsur-unsur dan arat-arat yang baharu. Maknanya unsur-unsur dan arat ni adalah sifat-sifat, unsur, kejadian, bentuk, semuanya adalah baharu. Mengetahui dalil jirim dan arat adalah menjadi alam, dalil baharu alam. Baharunya alam ini pula menjadi dalil kewujudan Allah. Baik, jadi kita fahamlah, maknanya kalau adanya, jadi semua sifat yang berlaku kat muka bumi ni sama ada, kalau daripada segi jirim ni bentuk, benda yang boleh kita lihat. Arat pula adalah sifat. Baik, kita pergi kepada tiga ni, jirim, arat dengan baharu. Apa itu jirim? Tiap-tiap barang yang ada bertempat dan mengambil ruang. Maknanya apa yang kita lihat, dia bentuk bulat, bentuk petak, berwarna, itu adalah jirim. Jam, meja, itu adalah jirim. Arat pun adalah perkara yang berdiri pada jirim, seperti gerak, diam dan lain-lain. Maknanya sifat-sifat barang tersebut. Contoh kereta, sifat dia jirim bagi kereta adalah bentuk kereta tersebut. Arat pula adalah
arat pula adalah sifat-sifat pada kereta. Kereta tu bergerak, kereta tu kereta, sifat-sifat pada kereta. Baik, itu adalah arat. Baik, baharu pula dari segi bahasa adalah lawan pada lama. Lawan dia baharu. Pada istilah tauhid pula, sesuatu yang ada permulaan, perubahan dan kesudahan. Maknanya ada permulaan. Macam manusia ada permulaan. Permulaan manusia daripada air mani, dan dia ada perubahan menjadi daripada bayi jadi kanak-kanak, jadi dewasa, jadi tua. Perubahan. Dan kesudahannya adalah binasa, iaitu mati. Baik, seterusnya dalil alam itu baharu adalah jirim. Pertama sekali adalah jirim melazimi arat yang baharu. Maknanya jirim maknanya jirim benda, suatu bentuk tu dan sifat dia tu semuanya adalah baharu. Dan kedua, tiap-tiap yang melazimi arat yang baharu dihukumkan baharu juga. Baik, apa yang ada pada sifat pada suatu benda tersebut pun dikira baharu. Macam berlari, berjalan, beranak, beristeri, semua sifat tersebut tu adalah baru. Benda yang baru dibuat. Baik, sebenarnya baru dijadikan lah. Sebab dia bersangkut paut dengan jirim pada sesuatu benda ataupun barang. Benda yang baru tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang menjadikannya. Baik, sebenarnya kita tahu, kalau kita tanya, barang ni siapa buat? Ada kilang ni buat. Macam itulah terjadinya sifat tersebut. Sifat alam ini menjadikan dia adalah baharu. Baik, sebenarnya dalil jirim itu baharu. Tiap-tiap barang yang mengambil tempat dan ruang adalah baharu, maka jirim itu baharu. Baik, seterusnya dalil arat itu baru. Dalil menetapkan baharu alam dia. Jadi menjelaskan bahawa dia menetapkan terus baharu alam. Maknanya alam ni memang baru. Seterusnya dalil menetapkan baharu jirim. Maknanya sesuatu benda ni dia sudah ditetapkan bahawa baru, benda ni baru. Jadi bila benda baru buat, jadi ia adalah baharu. Bila baharu, dia adalah makhluk. Bila makhluk, dia adalah sesuatu yang telah dijadikan. Yang dalil menetapkan baharu arat. Maknanya dalil itu menetapkan bahawa padanya adalah arat tu dijadikan. Maknanya ada permulaan lah. Baik. Dan seterusnya adalah dalil wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil nakli sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahakum mithla ma annakum tantikun. Maka dia Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar, tidak patut diragu-ragukan, sebagaimana tidak patut diragukan benarnya kamu dapat berkata. Nak bagi tahu bahawa semua sekali ini benar. Dan Allah SWT juga bagi ayat ini bagi tahu juga tentang kebenaran Allah SWT itu boleh berkata-kata. Tetapi bagaimana? Dengan bagaimana cara Allah berkata-kata. Tapi kita tidak boleh menyangkal dan kita tak boleh teka bagaimana Allah boleh berkata-kata, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Baik, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.